Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera pada semua pelajar yang saya kasihi. Jadi, kamu macam mana hari ini? Kamu baik-baik saja? Sudah makan? Kamu sudah bersedia untuk belajar hari ini? Juga harap kamu sehat-sehat saja. Jadi, untuk hari ini kita akan meneruskan kita punya pembelajaran pada minggu lalu. Jadi, untuk hari ini, Cikgu mau kamu selesaikan dulu satu permainan yang Cikgu buatlah, nama dia puzzle maker. Cikgu buat puzzle ni, jadi kamu tengok dahulu. Kamu tengok ni. Jadi hari ini cikgu mau kamu teka topik. Jadi ada kan susunan kata yang tidak tersusun. Jadi kamu susun dahulu dan kamu tahu kan apa yang kita belajar pada minggu lepas. Jadi kamu akan tahu apa lagi topik pembelajaran kita pada ini, apa yang akan kita teruskan. Jadi senang sahaja kamu susun. Sudah, boleh, kamu boleh mula saja. Dan cikgu tahu kamu tahu sudah apa ni. Kalau kamu tengok saja kamu akan paham. Jadi kamu bagi mau masa lagi, cikgu bagi 1 minit lebih lah, ataupun 2 minit. Kamu boleh tulislah apa topik yang kamu rasa untuk hari ini. Sudah? Baiklah, kita tengok jawapan dia, okey? Jadi jawapan dia adalah siapa yang berjaya sesungguh dalam masa yang singkat, tahniah. Sebab kamu fokus dalam pembelajaran kelas yang lalu kita sudah belajar tentang dasar pentadbiran yang dilaksanakan oleh tentera Jepun semasa di negara kita. Jadi untuk hari ini, cikgu akan menerangkan tentang dasar sosial dan juga dasar ekonomi yang kita belum tengoklah. Jadi ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi kita tengok slide yang seterusnya. Cikgu harap kamu faham tentang dasar pentadbiran yang cikgu telah terangkan pada kelas yang seterusnya. Kalau kita mau imbas kembali, dalam dasar pentadbiran itu ada 3 perkara yang kamu perlu tahu, iaitu pentadbiran tentera Jepun, dasar terhadap Raja-Raja Melayu dan juga dasar terhadap kepimpinan tentara. Jadi cikgu harap kamu sudah faham tentang yang ini. Jadi seperti yang cikgu cakap, dalam dasar pendudukan Jepun di negara kita ini, hari ini kita akan memfokuskan dari segi aspek ekonomi dan juga sosial. Jadi dalam ekonomi ini kita akan tengoklah macam mana ekonomi semasa pendudukan Jepun, dia bagus atau tidak, apa yang diperkenalkan oleh Jepun. Jadi dalam sosial ini kita akan lihat bagaimana Jepun ini, dia macam bagaimana kehidupan masyarakat di negara kita pada masa pendudukan Jepun ini. Mereka dilayan kijang kah, mereka dilayan baik kah, macam mana makanan mereka. Itu adalah aspek yang akan kita tengok dalam dasar sosial lah. Jadi untuk sebelum cikgu meneruskan kelas pembelajaran lah, jadi kamu tengok buku kamu buka surat 71. Jadi kita akan sambil cikgu menerangkan, cikgu mau kamu juga keluarkan nota ataupun buku nota supaya apa yang cikgu terangkan, kalau ada isi-isi penting kamu boleh tulislah supaya kamu tidak lupa. Jadi kita juga akan merujuk kepada buku teks yang kalau ada buku rujukan tu kamu boleh juga keluarkan, okey? Jadi kita tengok slide seterusnya. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertamanya kita tengok dasar ekonomi yang diperkenalkan ataupun dilaksanakan oleh pemerintahan tentera Jepun semasa menduduki negara kita. Jadi kita lihat di sini, tentera Jepun ini telah melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Jadi macam mana mereka melaksanakan sistem ekonomi kawalan ini adalah dengan memperkenalkan beberapa rancangan ataupun jawatan kuasa. Jadi yang kita tengok pula di bawah tu,
Jepun telah memperkenalkan rancangan 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan. Ini bertujuan untuk mengawal selia pelepasan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baharu sebagai sumber tempatan. Jadi yang kedua ini pula adalah rancangan perindustrian 5 tahun. Tujuannya adalah untuk membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Apa yang kamu perlu tahu pada semasa pendudukan Jepun adalah berlakunya kemelesetan ekonomi, di mana negara kita kekurangan makanan. Jadi Jepun ini telah melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Jadi mereka mengawal segala pengeluaran makanan di negara kita. Jadi setiap siapa yang dapat kesan negatif adalah penduduk di negara kita pada masa itu kerana berlakunya kelaparan, kerana adanya catuan kepada makanan. Maksudnya mereka kawal, mereka beri satu hari itu dalam satu tin beras sahaja. Bayangkan kalau ada 10 orang adik-beradik dalam satu keluarga. Jadi maksudnya makanan itu tidak cukup. Jadi ini yang menyebabkan berlakunya um, kelaparanlah di negara kita pada masa itu kerana kekurangan makanan. Terus kita tengok pula yang ini, mata wang Jepun dicetak menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Maksudnya masa pendudukan Jepun ini, Jepun telah memperkenalkan mata wang mereka sendiri yang dikenali sebagai wang pokok pisang. Jadi kamu boleh tengok mata wang British yang mereka semasa mereka di negara kita lah. Terus kita pula tengok mata wang Jepun tu ada macam pokok pisang. Jadi itulah disebabkan orang memanggilnya sebagai wang pokok pisang pada masa itu. Jadi apa yang kamu perlu faham dalam dasar ekonomi ini adalah Jepun telah mengawal ekonomi kita lah. Mereka menggunakan segala ekonomi itu secara terkawal. Makanan terkawal, tapi kesannya kepada masyarakat masa itu juga sudah terangkan kesenteraan yang menyebabkan mereka berfikiran kreatif. Contohnya mereka menghasilkan ataupun menanam sayur-sayuran ataupun sumber makanan mereka sendiri pada masa itu untuk kelangsungan hidup. Saya juga harap kamu faham tentang dasar ekonomi ini. Juga akan teruskan kepada dasar sosial lah. Dalam dasar sosial ini kita akan bincangkan 4, iaitu pendidikan, sikap Jepun terhadap agama, satuan dan penghasilan makanan, dan yang terakhir adalah layanan terhadap penduduk. Jadi kita tengok dahulu dalam pendidikan. Kamu boleh tengok rujuk dalam bracket. Okay? Jadi dalam pendidikan ini, sekolah Inggris dan Cina ditutup selepas pendudukan Jepun. Jadi sekolah Inggris ini selepas British dikalahkan, Jepun telah menutuplah sekolah Inggris ini. Sekolah Cina juga ditutup. Kita perlu tahu, kamu perlu tahu bahawa Jepun pada masa ini menganggap orang Cina ini adalah musuh mereka sebab Jepun ini pernah berperang dengan negara China. Jadi mereka masih berdendam kepada orang-orang Cina sebab mereka beranggapan orang Cina ini telah memberikan sokongan kepada negara China pada masa itu. Jadi sekolah Inggris dan Cina ini ditutup dan sekolah-sekolah ini digunakan sebagai pentadbiran bangunan pentadbiran tentera Jepun lah pada masa itu. Jadi selain itu, tentera Jepun juga telah memperkenalkan sistem persekolahan mereka sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat, iaitu mereka dikenali sebagai Hakko Ichiu lah, semangat persaudaraan sejagat. Yang seterusnya adalah untuk mencapai teknologi industri. Maksudnya mereka ingin meluaskan lagi penciptaan kepada teknologi-teknologi industri mereka lah. Jadi yang ketiga adalah untuk meningkatkan disiplin. Disiplin ini maksudnya penduduk tempatan pada masa itu di negara kita. Mereka ingin memastikan penduduk tempatan ini mematuhi segala apa yang diarahkan oleh Jepun. Jadi yang keempat adalah untuk menerapkan nilai Jepun. Maksudnya segala budaya Jepun itu kita mesti hormatlah. Maharaja Jepun pun kita mesti hormat pada masa itu. Jadi pendidikan ini mereka jadikan sebagai satu platform lah untuk memupuk nasionalisme Asia.
menghapuskan pengaruh Barat dan juga menanam kesetiaan kepada Jepun melalui bidang pendidikan ini. Jadi sangat bijaklah strategi Jepun pada masa ini kerana menggunakan platform sekolah sebagai dalam punya perluasan kuasa. Jadi kamu tengok dulu video ini yang melibatkan kepada gambaran tentang pendidikan ataupun situasi di sekolah pada masa itu. Tengok dahulu. Has got one thing in mind. They have got seishin, they have got spirit. They want to embed it into us. They don't want us to be lazy. You have to be punctual. You have got to be strong. They call it seishin. In the new Nippon Go schools, pupils must follow an exacting routine from early morning. We had to all assemble at the field, and first we had to sing the national anthem, the Kimigayo, and then raise the Japanese flag. And after that, we went through the physical exercise of moving our hands and legs and all that, getting the blood circulating around. You have got to do this radio taiso. That is drill by radio. The drill is very simple. What do you call the free hand exercise? You stretch your arm, you stretch your leg, you bend down and up. That's all the Japanese would ask us to do. On special occasions, all children must praise the Japanese emperor, declaring the equivalent of "Long live the king." Tenno Hika, Banzai! Banzai! The Japanese language, which is considered sacred, becomes a vital tool of indoctrination. By learning it, every school child will acquire the Japanese spirit, founded on discipline and loyalty to the emperor. We were young at that time, 12 years old. It's easy to pick up the Japanese language and the characters, and we are going to sing all the patriotic Japanese songs. Miyoto kai no sora kete, kyokujitsu takaku kogayakeba, tenchi no seigi hatsuratsu to, kibou wa odoru oyashima. For some children, attendance at the Nippon Go schools is not just motivated by a love of learning. We went because we love Japanese language, Nippon Go. We went there because every student was given 2 cigarette tins of rice, and we are given a packet of sugar. We are given that privilege. In the new Malay, you must grow up fast. Zainul Aziz attends school for just 8 months. Then, at the tender age of 13, he must look for a job. Jadi, ketika menjawab versi Bernadette, apa yang kamu boleh tahu tentang gambaran tentang video yang kamu telah lihat? Iya, betul, Fresh. Ini bermaksud Jepun telah menggunakan pendidikan sebagai satu platform lah, sebagai dia punya penduduk tempatan itu akur terhadap Jepun. Jadi kita boleh tengok dalam video itu, dalam pemerintahan tentera Jepun menekankan semangat Jepun yang diorang panggil sebagai Nippon Seishin. Di sekolah itu juga mereka perlu menghormati kebudayaan dan Maharaja Jepun ataupun Tenno Haika. Jadi terdapat juga pengajaran bahasa Jepun, maksudnya semua penduduk tempatan perlu mengetahui bahasa Jepun ini. Bahasa Jepun ini juga digunakan sebagai lingua franca dalam lingkungan sekemakmuran Asia Tenggara. Kamu boleh tengok dalam buku. Jadi dalam video itu juga kamu nampakkan yang setiap murid ataupun kaki tangan siapa saja perlunya ada perhimpunan pagi di sekolah. Mereka perlu menghadap arah negara Jepun dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepun yang dikenali sebagai Kimigayo. Kamu dah dengarkan penduduk negara yang hidup di masa pendudukan Jepun lah tadi dia nyanyi, dia mesti ingat lagu negara Jepun itu, lagu kebangsaan. Jadi
Itulah yang ditekankan oleh pemerintahan tentera Jepun pada masa itu dalam bidang pendidikan. Cikgu harap kamu paham yang itu. Terima kasih, Precious, telah memberikan pandangan. Jadi yang kedua adalah sikap Jepun terhadap agama. Jadi kita perlu tengok bahawa tentera Jepun hormat agama Islam dan adat Melayu serta tidak campur tangan dalam adat bersama tempatan. Jadi kita tahu ini adalah bagi membendung penentangan secara terbuka ataupun uh, penentangan terhadap Jepun. So, kalau Jepun ini dia masuk campur terhadap agama Islam dan juga adat Melayu, termasuk adat Islam, maksudnya dia boleh menyebabkan adanya penentangan terhadap Jepun. Jadi mereka tentera Jepun ini membiarkan saja kalau tentang sekolah lah, kita boleh tengok di sini. Kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama diteruskan semula. Maksudnya dia tidak ditutup. Yang ditutup adalah hanya sekolah Inggris dan sekolah Cina sahaja. Jadi terdapat juga Majlis Agama Negara dibentuk dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan Kuala Kangsar. Jadi kalau tentang agama ini Jepun tidak ambil peduli ataupun tidak macam tidak masuk campur lah begitu. Jadi perkara yang ketiga dalam dasar sosial adalah adanya catuan dan penghasilan makanan. Kita perlu faham, juga sudah beritahu bahawa berlakunya kemelesatan ekonomi iaitu kekurangan makanan semasa pendudukan Jepun di negara kita. Jadi apa yang negara Jepun ini laksanakan adalah ada tiga. Yang pertama adalah Ordinan Kawalan Barangan dan Bahan Penting. Ini adalah bagi mengawal bekalan barangan akibat kekurangan makanan. Jadi, yang kedua adalah menguatkuasakan satuan makanan. Satuan makanan ini termasuklah mengawal penjualan barangan keperluan asas seperti beras, gula, dan garam. Jadi, artinya satuan ini mereka dalam satu hari ataupun satu minggu mereka akan diberikan makanan, tetapi dihadkanlah, dilimitkan. Maksudnya kalau satu tin beras saja, maksudnya itu saja yang kamu akan dapat hari itu. Itu adalah maksud kepada catuan makanan. Jadi yang ketiga adalah melalui kempen tambah lebih banyak makanan. Kempen ini adalah di mana Jepun menggalakkan penduduk tempatan di negara kita pada masa itu untuk menanam makanan mereka sendiri. Maksudnya menanam sayur-sayuran, menanam ubi, begitu. Apa-apa saja yang boleh digunakan sebagai ataupun yang boleh mencukupkan makanan dalam negeri. Jadi mereka macam bercocok tanamlah untuk mendapatkan ataupun sebagai mencari sumber makanan untuk kelangsungan hidup. Jadi cikgu harap kamu faham yang ini. Kita tengok gambar ini. Yang gambar itu adalah penduduk tempatan yang sedang berbaris untuk mendapatkan makanan. Sebab cikgu sudah beritahu adanya catuan makanan, iaitu pengawalan makanan ataupun mereka menghadkan berapa sahaja yang kamu boleh ambil ataupun sebanyak mana sahaja makanan yang kamu boleh ambil pada masa itu. Jadi kita boleh tengok yang di sebelah tu adalah kad catuan makanan. Maksudnya setiap kali kamu mengambil makanan, maka kamu ada kad lah. Jadi kamu akan dicop lah kalau kamu sudah ambil makanan ini, kamu akan kena cop karena direkodkan lah oleh tentera Jepun. Jadi sangat dikawal ekonomi ataupun pengeluaran makanan pada masa ini kerana kekurangan makanan. Jadi yang keempat adalah layanan terhadap penduduk. Kamu perlu faham bahawa setiap kaum di agama kita ini telah dilayan secara berbeza lah pada semasa pendudukan Jepun ini. Kalau orang Melayu ini diberikan layanan yang baik untuk mendapatkan sokongan masyarakat pribumi bagi melicinkan pemerintahan. Sebab Jepun tahu bahawa kebanyakannya adalah orang Melayu, majoritinya di negara kita pada masa itu. Jadi kalau mereka berikan layanan yang baik, memberikan peluang pekerjaan, maksudnya mereka dapat membantu dalam melicinkan pemerintahan Jepun. Sebab mereka boleh saja mempengaruhi pemikiran orang Melayu pada masa itu. Macam untuk mendapatkan pekerjaan lah, begitu. Bukan senang untuk dipengaruhi lah, cuma cikgu cakap dia memberikan layanan yang lebih baik berbanding dengan kaum-kaum yang lain. Kalau orang India pula, dia membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di Tanah Melayu dan Borneo Utara di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose. Jadi maksudnya
Jepun ini memberikan layanan yang baik juga dengan orang India sebab dia beri sokongan karena pada masa itu orang India ingin memerdekakan negara India lah macam mereka mau merdeka sendiri. Dapat rancangan licik Jepun ini di mana selepas saja India merdeka, mereka akan menguasai India. Jadi macam sokongan tu macam ada timbal balik timbal bawah. Jepun kasih, tapi macam kalau merdeka pun Jepun akan kuasai. Itu adalah rancangan licik Jepun lah. Tapi malangnya bagi orang Cina dia dilayan dengan teruklah dengan kejam kerana permusuhan daripada perang China Jepun. Maksudnya sebelum Jepun menguasai tanah Melayu pada masa itu ataupun negara kita, terdapat perang di antara negara China dan juga Jepun. Jadi apabila Jepun menakluki negara kita, orang-orang Cina ini dapat orang-orang Cina ini mereka macam anggap adalah macam orang telah menyokong negara China sebab orang Cina kan. Jadi mereka melayan dengan kejamlah orang-orang Cina ini pada masa itu. Orang Cina ini juga dipaksa membayar sejumlah wang, maksudnya mereka perlu berbagi duit lah macam pampasan begitu. Jadi memang orang Cina ini dilayan teruk pada masa itu berbanding dengan kaum-kaum yang lain. Tetapi tidak boleh dinafikan bahawa terdapat juga kekejaman kepada orang Melayu dan juga orang India yang kita tetapi mungkin hanya mungkin kita tidak tahu apa yang berlaku. Jadi walaupun adanya layanan yang baik, tetapi kalau mereka menentang Jepun ini maka adanya hukuman bagi mereka. Tidak kisahlah kamu orang apa-apa, orang Cina, orang Melayu, kalau kamu menentang Jepun maksudnya kamu akan dikenakan hukuman ataupun diseksa ataupun dibunuh. Jadi kamu tengok video ini tentang layanan Jepun terhadap penduduk negara kita lah pada masa itu. Kamu tengok As unattractive as possible. We dare not even venture out, afraid anything might happen. So all of us have to stay indoors. And there was a lady who was pregnant, 7 months pregnant. They raped her until the baby died. Japan be the father, Malays, Indians and Chinese the children. But if the Malay child is hungry, we can give more milk. In other words, the Japanese will favor Malays, and when the time is right, they imply that they might offer them more. The state of Negri Sembilan, Xiaobun Ho's family takes refuge near a vegetable farm on the edge of the jungle. One day, a Chinese man comes to the nearby village and orders everyone to register for rice distribution. It is, in fact, a deadly trap. 就他们就来了，就拿个锣打锣敲鼓，你们每个人出来要去街场排队拿那个米粮。我们家里每个人是拿个米袋，家里人每个人手上拿个米袋。Xiaobun Ho is 7. He is with his younger brother and sister, his father and his mother, who is pregnant. 等到下午的时候，4、5点的时候，没有派粮食，后来看到有4辆的军车就来了，他就叫我们去排队跟他们进去3巴里面去，他们就分开，我们不晓得了，他说分一批一批的，但是4个日本兵站在我前面，后来有个年轻人就怕，他起脚就跑，有一个日本人就追到那个年轻的时候，去当场刺，每个人就看到他刺，就每个人民就怕起来，就每个人喊救命啊，不要杀我们啊，他不管，他3个日本兵刀起来撞上去。 Jadi kamu sudah tengok video itu, jadi macam mana? Rasa macam kalau kamu semasa itu di negara kita semasa pembukaan Jepun memang sengsara lah kan. Jadi siapa mau bagi pendapat dia? Jenny, Krista, Melvi, ada apa-apa? Iya, Elvera.
semestinya orang Cina lah yang dilayan kejam pada masa itu. Tapi kamu tidak bolehlah cakap dengan orang Cina saja, sebab terdapat juga kekejaman kepada orang Melayu dan orang India. Tapi mereka macam diberi layanan yang lebih baik sedikit saja, bukan baik sangat, hanya sedikit saja. Jadi melalui situasi ini kamu boleh gambarkan betapa banyaknya kesengsaraan dan kesulitan yang terpaksa dihadapi oleh penduduk di negara kita pada masa itu. Jadi terdapat juga satu bukti tentang kekejaman pendudukan Jepun ini, yaitu kamu perlu tahu tentang landasan kereta api maut. Jadi kenapa dia landasan kereta api maut? Sebab Jepun ini telah mengarahkan pembinaan kepada landasan kereta api maut di Penang sejauh sebenarnya 415 km dari Thailand ke Burma melalui hutan tebal tropika dan pegunungan. Jadi kamu perlu tahu bahwa pada masa pendudukan Jepun ini bukannya ada teknologi yang canggih macam sekarang, jadi memerlukan banyak buruh paksa untuk membina landasan kereta api ini. Dan kamu perlu tahu bahwa landasan kereta api ini telah siap dibina. Jadi kamu boleh tengok di Google landasan kereta api maut ini. Jadi kita baca di sini terdapat orang Melayu, Cina dan India yang dipaksa menjadi buruh paksa membina landasan kereta api ini, dan ramai yang terkorban. Sebab kita perlu tahu pada masa itu sudahlah kurang makanan, terus Jepun ini macam mau mempercepatkan kerja, tidak cukup rehat, belum lagi ada penyakit, sakit, hujan, panas terik. Jadi ini yang perlu mereka lalui. Jadi dia macam satu penderitaan lah kepada buruh paksa yang disuruh untuk membina landasan kereta api ini. Jadi kamu tengoklah, kalau kamu mau tengok lebih tahu tentang landasan kereta api maut ini, kamu boleh tengok di YouTube, banyak tuh kamu boleh tengok di sana. Jadi dalam kelas hari ini kita tahu bahwa dasar pendudukan Jepun telah meninggalkan pelbagai kesan serangan dan penderitaan kepada rakyat. Jadi kamu tahu sudah kesannya adalah seperti kelaparan, kesengsaraan, dan macam terlampau banyaklah penerapan kepada budaya Jepun. Itu adalah kesan-kesan. Macam semuanya adalah kesan negatif lah, tiada kesan positif satu pun. Jadi kamu perlu bersyukurlah kalau kita tinggal di negara Malaysia yang sudah merdeka ini. Jadi melalui pengalaman tersebut membentuk jiwa masyarakat tentang kepentingan ketahanan fizikal dan mental semasa menghadapi cabaran hidup. Jadi kalau bagi kamu macam mana kamu tahan mental dan fizikal untuk hadapi cabaran? Divina, Heavy, macam mana? Iya, betul. Kamu perlu Divina cakap perlu berfikiran positif. Sentiasa berdoa, itu memanglah untuk mental kita. Untuk ketahanan fisikal, kamu perlu pergi bersenam, makan vitamin, jumpa dokter. Kalau sekarang lah kan kita COVID, jadi itu yang adalah salah satu cabaran lah, contoh cabaran hidup kita pada masa ini. Jadi kita perlu jaga kesehatan sendirilah, dan kita perlu juga fikir tentang physical dan mental. Jangan kamu lihat tubuh badan saja, sebab kalau mental macam badan sudah sehat, mental tak sehat, macam tidak seimbang lah. Jadi kita perlu seimbangkan. Jadi physical dan mental kita perlu jaga. Jadi kita boleh tahu memang orang-orang yang hidup semasa pendudukan Jepun ini memang mempunyai ketahanan fizikal dan mental. Macam ada satu pendirian lah mereka akan hidup dalam pendudukan Jepun ini. Kami perlu tahan fizikal dan mental. Mungkin di akhir nanti mereka akan bebas. Jadi maksudnya mereka akhirnya mereka bebas juga, mereka merdeka. Sampai sekarang masih ada yang dapat kebebasan selepas kita merdeka dari Jepun dan juga British. Jadi cikgu harap kamu paham tentang penerangan cikgu pada hari ini. Dan kalau ada lagi soalan? Tidak? Kalau tidak, kita akan masuk ke rumusan. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu paham apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Jadi untuk kelas hari ini, cikgu akan memutuskan ataupun ada sesiapa yang mau memberikan kesimpulan mereka atau apa yang mereka pahami. Jadi
Cyril, Jasmine, Jessie, Laramia, Junila, siapa sajalah yang mahu memberikan pendapat ataupun rumusan kepada apa yang mereka dapat. Kamu boleh tulis saja dan juga kamu bacalah. Kenapa? Mau pikir lagi? Oke, coba berikan beberapa saat. Itu belum menaik. Oke. Ya sudah. Laramia cakap dalam dasar ekonomi ini ada dua, yaitu Jepun telah memperkenalkan sistem ekonomi kawalan yang mengawal makanan dan juga guna mata wang Jepun, yaitu wang pokok pisang. Betul? Betul. Terima kasih Laramia. Jadi kalau dasar sosial siapa nak buat? Cyril, Rico, Krista. Baiklah. Rico dia cakap di sini adanya layanan berbeza terhadap penduduk di itulah orang Cina, orang Melayu, orang India mempunyai layanan yang berbeza-beza. Jadi dia cakap di sini juga kalau agama Islam dia tidak masuk campur, betul. Dia pun tidak masuk campur terhadap agama Islam dan juga adat resam tempatan ataupun adat Melayu semasa itu. Terima kasih Rico. Ada siapa lagi? Baiklah, kalau tidak siapa lagi, Cikgu akan rumuskanlah. Jadi dalam kelas hari ini, apa yang Cikgu mahu kamu paham adalah dalam dasar ekonomi ini, seperti yang Laramia cakap, Jepun ini telah laksanakan dua sistem ekonomi kawalan untuk mengawal makanan kerana berlakunya kemelisikan ekonomi di negara kita pada masa itu dan adanya kekurangan makanan. Jadi ini adalah perlu untuk memastikan kecukupan makanan di negara kita pada masa itu. Bukan saja untuk Jepun tetapi untuk penduduk-penduduk di negara kita pada masa itulah. Jadi kita tahu juga mata wang Jepun telah diperkenalkan yang dikenali sebagai mata wang pokok pisang dia. Jadi dalam dasar sosial pula kita tahu sekolah telah dijadikan sebagai platform sebagai penerapan nilai Jepun dan juga menanam kesetiaan kepada Jepun. Jadi macam bahasa Jepun telah ditekankan, telah diajar begitu. Jadi kalau Jepun ini juga kita tahu mereka tidak masuk campur terhadap agama Islam dan juga adat Melayu. Yang juga sudah cakap tadi adanya pengawalan terhadap makanan. Maksudnya ada catuan, ada kawalan lah terhadap makanan yang penduduk tempatan kita, penduduk negara kita pada masa itu ambil. Yang keempat adanya layanan yang berbeza-beza kepada kaum penduduklah kaum di negara kita pada masa itu. Dan orang Cina yang mendapat layanan yang paling kejam kerana adanya isu yaitu perang China-Jepun yang menyebabkan Jepun ini membenci orang Cina. Jadi cikgu harap kamu faham yang ini. Kamu boleh juga rujuk buku teks ataupun buku rujukan untuk bacaan lebih lanjut. Jadi tugasan hari ini adalah cikgu mau kamu buat tugasan ini, yaitu silang kata. Jadi kamu hanya perlu buat ini. Kamu boleh menggunakan WhatsApp untuk mengedit ya. Jadi kamu boleh hantar tugasan ini hari ini ataupun pada sebelum kelas kita yang seterusnya lah cikgu bagi masa. Sebab mungkin ada yang tidak mempunyai capaian internet yang kuat, jadi cikgu bagi masa penghantaran sebelum kelas yang seterusnya. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih dan jaga diri semua.